Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Ahmad Bakri Hmm. kerana sudi meluangkan masa pada hari ini untuk ditemu ramah Hmm. berkaitan dengan tajuk ketidakstabilan politik di Malaysia, ataupun dengan bahasa mudahnya adalah pergolakan politik yang berlaku pada masa kini. Hmm. Okey. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, boleh ke perkenalkan diri Tuan dan sedikit sebanyak berkaitan dengan Tuan lah. Apa yang buat sekarang ni? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Bakri bin Ibrahim. Dilahirkan pada tahun 1973 dan sekarang berumur dalam 47 tahun. Sudah mempunyai keluarga, seorang isteri dan 7 orang anak. Dan saya baru lepas pencing daripada khidmat. Sekarang ni Tuan buat apa? Sekarang ni saya cuba berniaga secara kecil-kecilan. Okay. Maksudnya Tuan Saya buat juga dari sudut peribadatan servis. Food Panda pun saya buat. Okay. Dalam masa sementara saya mencari kerja-kerja lain. Okay. Dan juga saya menolong dari sudut perniagaan isteri saya. Okay. Secara umumnya apa yang Tuan faham tentang keadaan politik yang tidak stabil pada masa kini? Ya, tidak dinafikan keadaan politik dalam negara Malaysia kebelakangan ni adalah tidak mencapai kestabilan yang sempurna lah. Secara umumnya, jika saya bagi skala pos 1 hingga 5, 1 ni kira okey lah, 5 ni paling sangat-sangat teruk. Berapa Tuan bagi? 4. 4. Okey. Secara langsung, bila politik tidak stabil, apa yang mengganggu kehidupan Tuan? Sama ada dari sudut peribadi, kerja ataupun perniagaan Tuan? Oh, terlalu banyak. Okay. Seperti yang mana saya bagi tahu sebelum pada ni. Okay. Saya ni baru lepas pencing. Okey. Jadi pencing tu pun daripada option dari syarikat sebelum yang saya berkhidmat sebelum ini bagi pilihan sama ada nak meneruskan pencing ataupun dengan segi dan ataupun saya kena hadapi tekanan yang lebih besar daripada syarikat lah. Sebelum ni saya bekerja sebagai salesman di salah sebuah syarikat telekomunikasi dan tekanan yang diterima dari sudut kerja saya adalah terlalu berat bagi saya. Dan saya memilih untuk pencing dengan harapan bila keadaan ekonomi pulih benda ni saya dapat balik dapat mencari pekerjaan yang lain. Okey, dari sudut kehidupan peribadi, benda ketidakstabilan politik ni dia ganggu apa terhadap peribadi? Maksudnya kehidupan berkeluarga ke ataupun dari apa sudut dia? taraf hidup, cost of living saya dah meningkat. Okey, cost of living meningkat walaupun saya masih ada masih bukan ada pendapatan tetap. Tapi perbezaan dari sudut cost of living dah ketara. Ketara peningkatan. Jadi sebagai solution untuk diri Tuan sendiri, kalau cost living tu tinggi, apa yang Tuan buat? Secara dasarnya Perbelanjaan secara berhemah lah. Okey, tukar lah perbelanjaan tu. Maksudnya restructure balik perbelanjaan. Restructure kan. Okey, dari sudut anak-anak pula. Okay. Bagaimana keadaan politik hari ini boleh efek kepada anak-anak Tuan? Okey, yang pertamanya kalau Cik Syukri tengok pun dia bermula macam ni. Dari sudut kepimpinan negara lah. Kepimpinan negara. Apa yang saya tengok secara peribadi kita negara demokrasi. Dia membuat pilihan raya pada 2018 baru ni.
dan mandat rakyat telah memberi kepada satu organisasi Pakatan Harapan untuk mentadbir negara. Dan peluang kepada Pakatan Harapan cuma berlangsung hampir 2 tahun 22 bulan sahaja. Tapi mungkin dari sudut kepimpinan, pendapat peribadi saya nampak ke arah kestabilan tu masa tu masih ada. Bila ada pengkhianat-pengkhianat yang mengacau dari sudut mandat rakyat, nah, selepas pada pengkhianat-pengkhianat ni ambil alih benda ni, saya nampak kestabilan politik dan ekonomi semakin menurun. Dan untuk makluman Encik Syukri, tekanan dan kerja yang saya hadapi sebelum pada ni, sebelum pada masa kepimpinan dahulu, saya tidak menghadapi apa-apa tekanan yang hebat lah. Selepas pada kepimpinan negara yang baru, situ syarikat-syarikat dah mula merasa kesan-kesan dia apa semua dengan perbelanjaan syarikat pun yang tinggi. Secara tak langsung untuk nak cover overhead cost daripada syarikat, di situ penekanan kepada pekerja-pekerja. Nah, jadi benda ni bila bersangkut berkait rapat lah dengan politik dan ekonomi. Dan bila ketidakstabilan politik ni, ia akan menjejaskan ekonomi negara. Ekonomi negara. Nah, kalau Encik Syukri tengok pun dari sudut pasaran saham di Malaysia, nah, selalunya pasaran saham Malaysia ni indeks dia selalu menurun kalau compare dengan sebelum-sebelum pada ini apa semua. Ini bagi saya kesimpulan yang saya buat, investor luar dia tak berani untuk nak masuk ke dalam negara Malaysia kalau kestabilan politik duduk macam ni. Nah, by hook or by crook, kita sebagai rakyat Malaysia kena menolong kerajaan untuk menstabilkan benda-benda macam ni pada semua. Dan bila keadaan politik stabil, secara tak langsung, insya-Allah ekonomi pun akan dapat diperbaiki sebenarnya. So dari sudut pendidikan anak-anak, ataupun adakah benda itu memberi kesan? Ya, memang memberi kesan. Yang pertama, saya tengok secara realiti lah. Nah, dulu anak-anak, walaupun kita dalam pandemik COVID apa semua, anak-anak masih lagi boleh untuk hadirkan diri ke sekolah. Dan pada, saya tak ingat berapa hari bulan, kerajaan menetapkan dengan cara tergesa-gesa buat penutupan sekolah. Bila penutupan sekolah ni, pembelajaran masih boleh diteruskan dengan secara online apa semua. Jadi ini pada saya dan keluarga saya terpaksa sediakan kepada anak-anak semua platform-platform internet untuk mereka nak masuk dalam kelas mereka lah. Dan juga terpaksa membelanjakan simpanan saya yang ada, membeli gadget-gadget untuk anak-anak saya nak belajar. Satu. Yang kedua pula, pembelajaran dari sudut online dengan peringkat umur antara sekolah rendah lah kita ambil, 9 tahun hingga 12 tahun, pembelajaran internet compare dengan pembelajaran secara bersemuka terlalu berbeza. Saya expect kalau anak saya boleh terima pembelajaran masuk apa yang cikgu cerita tadi tu sebelum pada ni 30% adalah sudah tinggi dah. Dan apa yang saya perhatikan, bila selepas pada kelas dia, saya tanya balik apa yang dia belajar, saya assume dalam 10% saja yang dia boleh terima. Bercompare dengan yang dia buat pembelajaran secara kelas, secara bersemuka lah maksud saya. Kalau secara bersemuka, apa yang saya tengok anak saya dalam kelas tu, at least dalam 60 hingga 70% penerimaan dia. Itu satulah. Dan saya tidak kata benda ni kepada pandemik COVID ni kita kok mana pun kita kena terima.
Kita kena akui itu adalah mungkin satu rahmat ataupun mungkin satu bala. Itu kita tak boleh nak kata lah. Benda-benda macam tu. Okey, dari sudut relate dia dengan ekonomi apa yang Cik Syukri minta tadi apa semuanya dari sudut pembelajaran. Macam yang saya sebutkan tadi lah. Sebahagian besar simpanan saya terpaksa beli gadget-gadget untuk anak-anak saya nak belajar. Dah. Sebelum ni saya tak ada peruntukan macam tu. Dengan apatah lagi saya yang telah pencet. Okey, jadi kalau satu statement saya lah, maksudnya dasar yang dibuat oleh kerajaan ataupun keputusan yang dibuat oleh kerajaan adalah tidak tepat lah. Maksud pendapat saya ya betul. Dengan tergesa-gesa. Tak ada satu perancangan mengikut jadual yang telah ditetapkan sebelum ni. Efeknya daripada peralihan kuasa. Ya, betul. Jika statik mungkin mereka boleh orang kata duduk dan relax, tapi disebabkan oleh pandemik bercampur dengan pergolakan, jadi dasar yang dibuat juga adalah tergesa-gesa. Betul. Okey, faham. Okey, jadi pada pandangan tuan lah, adakah orang di sekeliling ataupun orang lain yang tuan kenal hadapi masalah yang sama, ataupun pada pandangan tuan mereka lebih teruk efeknya? Secara dasar menghadapi masalah yang sama. Saya cuba hubungi rakan-rakan saya sebelum pada ni yang masih lagi beriman apa semua. Ya, benda kita berborak benda yang sama saja, topik yang sama saja. Okey, jadi pada pandangan pribadi daripada permasalahan-permasalahan yang berlaku, apa the best solution ataupun kata pendekatan yang terbaik pada pandangan tuan untuk menyelesaikan apa yang ada, kata permasalahan-permasalahan yang ada sekarang? Yang pertamanya, secara peribadi, kestabilan politik adalah perlulah bagi saya. Cara untuk nak buat benda ni jadi stabil balik, bagi saya ada dua cara lah. Ada dua cara. Cara yang pertama, pendapat peribadi saya, kena hormat mandat rakyat yang diberikan sebelum pada ni. Pengkhianat tidak patut berada dalam arena politik dalam Malaysia. Tak perlu nak berada. Itu cara yang pertama. Cukup tempoh kita negara demokrasi. Setiap 5 tahun sekali kita buat pilihan raya. Biar rakyat yang memilih benda macam tu. Kalau rakyat dah pilih satu organisasi ni untuk mentadbir, hormatilah dulu. 5 tahun saja. Tengok lagu mana cara dia tadbir. Kalau betul-betul benda ni tidak stabil apa semua, 5 tahun selepas, rakyat ada kuasa untuk nak tukar balik satu. Secara umumnya, saya tak setujulah dengan pengkhianat negara bagi saya. Yang kedua, baik group. Kalau betul macam ni, Perdana Menteri kena minta menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk berubah balik Parlimen, serah balik benda ni kepada rakyat. Dan insya-Allah saya rasa serah balik pada rakyat tahu untuk nak menilai yang mana baik dan yang mana buruk. Dan keputusan kita kena reda. Organisasi mana yang menang apa semua, dia takdirlah dengan cara elok. Dan juga kalau yalah ini luar daripada topik, Cik Syukri boleh nilaikan, saya cuba tengok dari sudut global sikit apa semua. Kenapa syarikat-syarikat worldwide company lah, contoh macam Microsoft apa semua, boleh pergi invest di Indonesia compare dengan Malaysia? Sedangkan kalau dari sudut kestabilan politik dahulu, Malaysia lebih aman daripada Indonesia. Tapi ada beberapa syarikat worldwide ni yang besar-besar, termasuk Apple, Microsoft, saya pun lupa, adalah 5 company syarikat-syarikat worldwide macam ni boleh pergi invest melabur di Indonesia compare dengan Malaysia. Itu satu persoalan yang sepatut kita kena tanya diri kita lah. Kenapa? Itu saya tidak compare dengan negara macam Thailand dan negara-negara lain dan apa semua lah. Saya cuba
saya cuba compare dengan Indonesia saja. Tak, saya tak compare dengan Singapura. Singapura kita tahu mendahului pada kita. Tak, Thailand pun mungkin mendahului pada kita. Indonesia sekarang ni dah menghampiri dengan kita. Menghampiri. Dan kalau keadaan berterusan macam ni, saya jangkakan Indonesia akan lebih ke depan berbanding dengan Malaysia. Jadi kesimpulannya kestabilan politik ni dia mempengaruhi ekonomi, dia mempengaruhi orang kata kelestarian kepada rakyat. Ya, betul. Okey. Jadi bagi Obai Group, Malaysia sekarang ni bergolak politik. Sepatutnya mandat 5 tahun sekali diteruskan. Ya, betul. Okey, terima kasih kepada Tuan Bakri sebab sudi untuk ditemui amal pada hari ini. So, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.